Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah-ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Hadis 40 Matan Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sampai pada hadis Al-Thalathun, hadis yang ke-30 pada muka surat 336. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Sadaqa Rasulul Karim. Hadithun hasan ruwahu ad-Daraqutni wa ghairuh. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan beberapa fardu, maka janganlah kamu mensia-siakannya. Dan ia telah menetapkan beberapa hudud, yakni batasnya, maka janganlah kamu melampauinya. Dan ia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kamu mencerobohinya. Dan ia telah diamkan segala sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, bukan kerana lupa, maka jangan kamu cuba menyelidikinya. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan juga yang lain-lain. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir. Abu Tha'labah, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selepas daripada kewafatan Nabi, dia menetap di Syam. Sekarang Syam ni Palestin, Jordan, Syria lah. Dahulunya dipanggil sebagai Syam, yang di mana negara Syam ini Nabi doa, Allahumma barik ala bibarakatil ardi Syam. Ya Allah, berkatkanlah ke atas bumi Syam. Bumi Syam ni sekarang ni di Syria, Palestin, termasuklah di Jordan. Dan di Syam terkenal dengan perwakilan yang Nabi hantar di negeri Syam, iaitulah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan Abu Tha'labah dia meninggal di Syam semasa di bawah pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengfardukan beberapa kefarduan, maka janganlah kamu mensia-siakannya. Ayah-ayah yang saya hormati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengfardukan beberapa kefarduan, berarti beberapa perkara yang fardu, yakni wajib untuk kita laksanakan. Perkara yang wajib sebenarnya tak banyak. Perkara yang yang banyaknya sunat lah, yang wajibnya tak banyak. Tapi yang mana tersedia maklum oleh kita tentang perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, seperti mana yang ada di dalam Quran, seperti mana yang Nabi sebut melalui hadis, maka itu adalah sesuatu
kewajipan yang mesti wajib kita laksanakan. Kalau kita meninggalkan kefarduan, maka kita pun tahu akibatnya, dosanya. Kerana perkara yang fardu itu adalah kewajipan pada setiap individu Muslim apabila dia telah mencapai mukallaf. Dalam kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani, atau lebih dikenali sebagai Tuan Minal, syarat mukallaf itu ada 4. Yang pertama, sudah tentulah dia Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, selamat akalnya. Yang keempat, selamat panca inderanya. Saya sebut 4, dia ada 5. 5 iaitu sampai dakwah Nabi. Jadi 5 ini cukup mukallaf lah dia. Ada? Mukallaf ini diambil daripada kalimah kallafa, iaitu telah dipertanggungjawabkan. Disebut sebagai daripada kalimah kallafa itu menjadi kalimah taklif. Itu yang hukum taklif tu. Hukum taklif yang diwajibkan ke atas kita iaitu 5. Apa dia? Wajib, sunat, haram, harus, makruh. Di 5 ini namanya hukum taklif. Dia ada satu lagi namanya hukum wad'i. Itu dia lain. Hukum taklif yang 5 tu. Bila ada hukum taklif ni? Bila mana satu orang individu tu mencapai mukallaf. Bila dia dah sampai mukallaf, maka adalah hukum taklif yang 5 tu. Syarat mukallaf yang 5 tadi. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Makna kata, kalau dia tak baligh lagi, makna tak ada lah hukum taklif tu. Tak. Itulah makna. Maknanya hukum taklif yang 5, wajib, sunat, apa semua tu, belum ada lagi. Sampailah dia baligh. Yang ketiga, selamat akalnya, yakni waras akal dia. Tak. Sebab tu orang gila terangkat hukum taklif dia. Tak. Selama mana dia gila lah. Bila dia waras saja, maka adalah hukum taklif tu ke atas dia. Tak. Yang keempat, al-idraku bil hawas, iaitu selamat panca inderanya. Tak. Makna kata boleh melihat, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh merasa, lidah boleh merasa, tangan boleh sentuh. Tak, makna kata panca indera dia selamat. Dan yang kelima, sampai dakwah Nabi. Tak, jadi bila sampai dakwah Nabi, dia tahu Islam, maka taklif lah, mukallaf lah ia. Tak, bila ada 5 syarat ini, maka dia disebut sebagai mukallaf. Kita mukallaf lah. Islam, selamat akal, kemudian baligh, kemudian panca indera selamat, kemudian yang kelima, sampai dakwah Nabi. Makna kita disebut sebagai mukallaf. Jadi setiap daripada kita difardukan kewajipan bila mana dia dah mencapai kepada syarat mukallaf tadi. Tak. Kewajipan yang diwajibkan ke atas kita mesti kita kena laksanakan. Tinggal buatkan seorang itu jadi dosa. Tak. Kefarduan, benda fardu, ibu dan ayah yang saya hormati, benda fardu ada dalil syar'i dia. Bila sebut tentang sesuatu yang mewajibkan, bila sebut sesuatu yang difardukan, maka sudah tentu ada dalilnya. Tak. Solat wajib, ya. Apa dalilnya? Aqimus salah wa atu zakah. Puasa wajib tak? Wajib, fardu. Maka ada dalil syar'i dia? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam ila akhir. Zakat fardu. Ada dalil tak? Ada. Aqimus salah wa atu zakah. Tak. Haji wa atimmu hajj, sempurnakanlah haji. Itu pun semua ada dalil-dalil syar'i
yang menyatakan bahawa perkara tersebut adalah wajib. Bila sebut benda wajib mesti kena ada dalil syar'i. Tak, bukan kita bising nak minta dalil ke tak, tapi bila sebut tentang wajib, bila sebut wajib je, mana dalil syar'inya? Sebab kalau benda wajib tak ada dalil syar'i dia, kita kata ianya wajib, tak ada dalil syar'i, belum sampai kepada tahap wajib. Kerana bila wajib dia melibatkan dosa dan pahala. Kalau kita tak buat dia jatuh dosa. Bukan kita minta saja-saja dalil tu. Benda wajib. Sunat tu lain cerita. Benda wajib, bila sebut wajib je mesti kena ada dalil syar'inya. Baik. Kemudian Nabi kata fala tudayyuha, jangan kamu mensia-siakannya. Makna kata janganlah kita meninggalkan kefarduan yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala. Ayah-ayah yang saya hormati, seperti yang kita sedia maklum, tak setiap perkara yang wajib kita kena laksanakan. Maka inilah menjadi dalil hadis Nabi yang mengatakan orang yang tidak menunaikan kefarduan maka dia telah melakukan sesuatu perkara yang mensia-siakan. Bila jatuh dosa lah. Dan sebab itulah setiap perkara yang wajib itu bila mana ada dalilnya, tak boleh kita nak menyangkal lagi, kita tak boleh nak sangkal lagi lah, kita tak boleh nak menolak kerana dalilnya kuat. Tak. Itu satu. Kemudian kata Nabi SAW, wa hadda hududan fala ta'taduha, dan dia telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu melampauinya. Ayah-ayah yang saya hormati, setiap perkara itu ada had. Ada had, yakni batas. Sebab itu kita ada sebut sebagai batasan syarak. Bila mana dah sampai pada tahap batas tu, kita tak boleh lebih daripada tu. Contoh, solat subuh 2 rakaat. Itu adalah yang difardukan pada kita, hadnya takat 2. Jangan kita pandai-pandai pula pilih lajak 2 sikit sangat dia kata. Habis tu nak berapa 10 rakaat baru kira ibadat kuat. Tak boleh. Maghrib 3, tak boleh nak lajak sampai lebih daripada tu. Kurang pun tak boleh, lebih pun tak boleh. Dia dah mencapai kepada tahap hadnya. Setiap hukum itu ada batas, tak boleh kita melampaui dia. Ikut kepada batasan syarak tu. Tak. Itu satu. Yang kedua, mereka yang melampau-lampau, melebihi daripada batasan syarak, seperti mana yang telah digaris pandukan kepada kita, macam tadi subuh 2 rakaat bila lajak sampai lebih daripada tu. Zuhur, asar, isyak 4 rakaat, dia kata sikit nak lajak lebih daripada tu. Tak, makna dia dah melampaui daripada had, batas syarak yang telah ditetapkan, yang diwajibkan pada kita. Maka golongan tersebut disebut sebagai, kita dah sebut dulu, golongan yang melampaui, orang yang melampau-lampau dalam urusan agama disebut sebagai ghulu. Ghulu ni maknanya melampau-lampau. Allah sebut dalam Quran, la taghlu fi dinikum, dan janganlah kamu melampau-lampau dalam urusan agama kamu. Yang di mana bila mana dah sampai pada tahap batasnya itu, kita ikut. Tak boleh kurang, tak boleh lebih daripada itu. Seperti yang kita pernah baca juga satu hadis Nabi SAW. Ada 3 orang daripada Yaman. Ada 3 orang daripada Yaman mai jumpa Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, Nabi tak ada, Nabi keluar. Yang ada Sadatina Aisyah. Sadatina Aisyah keluar. Mereka 3 ni nak jumpa Nabi, tapi Nabi tak ada. Kemudian Sadatina Aisyah tanya, apa hajat, gerangan
Yang mereka nak jumpa Nabi tu, hajat mereka nak jumpa Nabi sebab apa? Masing-masing menceritakan tentang amalan mereka. Lelaki pertama dia kata apa? Inni usalli walam arqud, kata dia. Sesungguhnya aku solat tak pernah tidur. Semayang tak pernah tidur. Laki yang kedua, wa inni usaimu walam uftir. Sesungguhnya aku berpuasa tapi aku tak pernah berbuka. Dia maksud dia puasa dia dalam syarah Sahih Muslim. Maksud dia puasa siang, dia puasa, bila sampai malam dia buka. Lepas buka tu malam dia sambung puasa pula. Sampai pagi besok dia sahur, lepas tu dia start puasa pula. Sampai malam dia buka, kemudian dia puasa pula. Kita tak, kita siang dia puasa. Malam kita kedarah macam-macam ya. Kan mutabaknya nasi pol. Malam kita makan biasa. Enggak, kita tak puasa dah malam. Kita puasa hanya waktu siang je. Ni tak, dia kata dia puasa sambung-sambung gitulah. Mai laki yang ketiga, ana lam atazawwaju abadan. Lam atazawwaju abadan. Mai laki yang ketiga, aku tak mau kahwin sampai bila-bila, dia kata. Bila mereka cakap lagu tu, Nabi sampai. Dan Nabi dengar apa yang mereka cerita. Tak. Kemudian bila mana Nabi sebut, bila Nabi dengar, hak laki pertama kata, inni usalli walam arqud, aku semayang tak pernah tidur. Wa inni usaimu walam uftir, aku puasa tak pernah buka. Yang ketiga, walam atazawwaju abadan, aku tak kahwin sampai bila-bila. Bila mereka sebut tiga tu, Nabi sampai. Kemudian Nabi kata, fa wallahi inni akhshallahu minka, inni akhshallahu minkum. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku lebih takutkan Allah lebih daripada kamu. Kalau nak cerita siapa lagi takut pada Allah, tabaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah tentu lebih takut lagi berbanding dengan kita ni. Kan? Kemudian Nabi kata, inni usalli inni usalli wa arqud. Sesungguhnya aku pun solat juga, semayang juga. Ada masa aku tidur, ada masa arqud ni maknanya baring. Arab kata arqud. Alif, hamzah, tah, ra, qaf, dal. Arqud maknanya baring, tidurlah. Nabi kata, aku pun semayang juga. Bila time semayang, aku semayang lah. Bila time tidur, aku tidur. Nabi salat lebih lagi daripada kita. Sampai bengkak kaki Nabi kan. Kemudian Nabi kata, wa inni usaimu wa uftir. Aku juga puasa. Bila sampai waktu buka, aku buka. Aku tak makan malam. Bila sampai waktu puasa, aku puasa. Siang aku tak makan, malam makan pula. Kalau nak kira puasa Nabi, lebihlah daripada kita kan. Kemudian Nabi kata, wa inni atazawwaju. Dan sesungguhnya aku juga kahwin, aku ada isteri. Katakan lelaki ketiga kata dia tak nak kahwin. Tak. Nabi pun kahwin, ada isteri. Nabi ada anak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tak gemar pada sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Barang siapa yang tak suka pada sunnah, sunnah ni apa hak Nabi buat, cara millah hidup Nabi, kita ikut. Siapa tak suka apa hak Nabi buat, falaisa minni, kata Nabi, maka dia bukan daripada kalangan aku. Tak. Makna benda hak yang depa buat tu Nabi tak buat. Semayang sampai tak tidur langsung. Ya, ibadat itu baik. Tapi ada masanya untuk berehat, berehatlah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pengarang kitab ni, dia membahagikan masanya di sepanjang hidupnya hampir kepada keseluruhan umurnya belajar, mengajar
ibadat. Hidupnya 40 tahun, sebahagian sebut 45 tahun. Sepanjang umur 40-an tu, sepanjang hidup dia 40 tahun itu, 3 ni je dia penuh masa dia. Belajar, mengajar, ibadat. Tak. Dia hanya tidur, mengambil masa dalam tempoh 5 jam daripada keseluruhan 24 jam. Hanya 5 jam sahaja dia memperuntukkan masa untuk dia tidur. Dan selebihnya itu dia menghabiskan masanya kepada belajar, mengajar, ibadat. 3. Satu hari Imam An-Nawawi dia akan menadah kitab tak kurang daripada 13 buah kitab. Satu hari. Tak. Satu hari dia akan mengadap, maksudnya dia akan belajar takkan kurang lebih daripada 13 buah kitab dalam masa satu hari. Masya Allah, hebat Imam An-Nawawi. Tak, tu yang kisah sampai dia terlupa nak nikah tu kan. Sampai anak murid dia tegur, imam tak kahwin ke? Baru teringat umur 40 dah. Baru teringat masa tu bahawa diri itu belum kahwin lagi. Zaman lah ni umur 14 15 dah terkedik nak kahwin dah. Nak orang utara kata gatai merela lah. Dah merela dah. Nak menikah umur 12 tahun. Sunat pun tak lagi. Dah merela dah. Sampai umur Imam Nawawi sampai tak teringat yang diri tu kerana sibuk menyibukkan diri pada perkara-perkara tersebut. Imam Nawawi pun ada masa dia tidur lah. Lebih tu dia buatlah apa kerja nak buat. Kita pun ada masa berehat, kita akan berehat. Masa ibadat kita ibadat. Masa kita kerja, kita kerja. Itu sebenarnya apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga puasa. Bila kita puasa, kita siang kita puasa. Malam kita makan. Kita puasa Isnin, Khamis. Puasalah mana hari yang kita nak puasa. Mampu untuk kita berpuasa, kita berpuasa. Maka siang kita puasa, malam kita makan. Itu sunnah. Memang Nabi buat macam tu. Jangan melampaui daripada apa hak Nabi buat. Kemudian kahwin. Nabi pun berkahwin. Nabi juga ada isteri dan ada anak. Ini semua adalah sunnah-sunnah Nabi. Siapa hak yang melampaui daripada itu, dia bukan daripada kalangan Nabi. Maksudnya melampau-lampau dalam urusan agama. Itu adalah disebut sebagai ghulu. Dan ghulu itu adalah perkara yang dilarang. Hak yang ditetapkan batas kita hak tu, cukuplah hak tu, jangan lebih daripada tu. Itulah maksudnya wa hadda hududan fala ta'taduha. Kemudian kata Nabi wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kamu mencerobohinya. Ayah-ayah yang saya hormati, perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala janganlah kita langgar, janganlah kita buat. Sebab perkara haram itu adalah perkara yang dimurkai oleh Allah. Karena itulah dia mengharamkan untuk kita melakukannya. Dalam Quran, perkara-perkara haram yang jelas sudah pun telah dinyatakan pada kita. Secara jelas arak, judi itu adalah haram. Kita jangan pikona kot lain boleh pula, tak boleh. Dia tetap hukum asalnya adalah haram. Ada beberapa istilah lah. Contoh yang saya pernah sebut dulu, tentang dalam kaedah fiqh disebut sebagai istihalah. Istihalah ni makna contoh mencampurkan, contoh kita nak buat nak buat dompet kan. Kulit dompet tu
Tak, kulit dompet tu ada sikit daripada genetik binatang seperti khinzir. Tak, macam lemak dia ke apa, ataupun kulit dia. Tak. Tetapi setelah dia bercampur dengan benda yang halal, benda haram tu ada. Macam saya sebut tadi, ada contoh lemak khinzir lah. Ada dalam bahan-bahan tu. Tapi bila dia bercampur dengan benda-benda yang halal, sehingga menghilangkan perkara yang haram tadi tu, sehingga keperatusan yang haram itu jadi kosong, disebabkan bercampuran perkara yang halal tu, sehingga perkara yang haram tadi tu dia jadi kosong. Asalnya ada, tapi bila dia bercampur dia jadi kosong. Itu namanya istihalah. Kemudian proses jadilah dompet. Kita boleh pakai dah dompet tu? Boleh. Itu namanya istihalah. Macam contoh buat coklat. Tak. Ada juga bahan daripada lemak khinzir sebagai contoh. Tapi bila mana dia bercampur dengan bahan yang halal, sehingga peratus perkara yang haram itu, benda yang haram itu dia jadi kosong, maka boleh, tak jadi masalah. Itu dalam hukum fiqh. Tak, itu namanya istihalah. Nah, tapi itu dalam fiqh makna kata bolehlah, tak ada masalah. Tapi kalau cerita bab kesufian pula, dia benda-benda lagu tu tak perlu ambil lah. Tak, tapi dari segi hukum fiqh tak jadi masalah. Itulah maksud dia. Tak. Tapi walaupun sekecil perkara, bila ada unsur haram sahaja, walaupun nilainya sikit, tapi ada unsur-unsur haram tu, maka keseluruhannya menjadi haram. Dia lagu tu. Tak. Ada unsur haram, walaupun nilainya, peratusnya sedikit, keseluruhan ijma' ulama' mengatakan ianya adalah haram. Tak. Kerana perkara haram ini dia boleh mengatasi benda yang halal. Sebab halal tak boleh ada perkara yang diharamkan. Kerana pada asal hukumnya adalah halal. Tapi bila mana ada unsur-unsur haram, maka haram itu lebih daripada yang halal. Tak, maka kita kena jauhkanlah daripada perkara tersebut. Sebab tu Nabi sebut, tak, perkara yang diharamkan janganlah kita mencerobohinya. Jelas hukumnya haram, kita wajib tinggalkan. Janganlah kita buat benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tak, tu. Dan perkara yang haram jelas hukumnya, janganlah kita menghalalkannya pula. Perkara yang halal kita mengharamkannya pula. Tak boleh lah. Tak, kerana kita telah menukar hukum yang tersedia ada. Baik. Kita tak nafikan setiap hukum tu dia berubah mengikut kepada peredaran zaman. Disebut sebagai waqi'iyah. Dalam fiqh ada satu namanya fiqh waqi'iyah. Waqi'iyah ni maknanya fiqh reality. Fiqh reality, fiqh reality. Tak. Setiap hukum itu dia berubah mengikut kepada waqi'iyah. Waqi'. Dia mengikut kepada reality. Tak. Walaupun berubah zaman sekalipun, hukum asal tetap hukum asal. Dia tak boleh kita ubah. Macam contoh judi, hukum asal dia apa? Haram. Tetap haram. Dia tak boleh ubah walaupun beredarnya zaman macam mana sekali, canggih macam mana pun, bila hukum judi adanya judi dia tetap haram, dia takkan boleh berubah. Itu kerana itu maksud hukum asal. Tak. Ada hukum yang berubah mengikut kepada peredaran zaman, antaranya hukum adat. Hukum adat itu dia berbeza. Dulu mungkin kita kata tak boleh, lah ni dah boleh dah. Macam itulah. Dan kalau hukum adat tak jadi masalah. Tak. Tapi kalau hukum syarak yang sememangnya jelas ianya halal, ianya haram, maka tak boleh kita tukar-tukar tu pula. Tak. Salat dia tetap wajib, dia takkan berubah sampai bila-bila. Dia takkan berubah. Tak. Tu makna dia. Nah, itulah
makna daripada hadis yang Nabi SAW sebut. Kita tengok pada muka surat 338, Nabi ada sebut tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun. Surah Al-Baqarah ayat 229. Allah kata, yang demikian itu batasan-batasan Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Dan barang siapa yang melampaui, yakni melanggar batasan Allah itu, maka mereka itu tergolong daripada orang-orang yang membuat aniaya, iaitu orang-orang yang zalim. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, maka dia disebut sebagai hukum, dia tergolong daripada kalangan orang yang zalim. Daripada kalimah tilka hududullahi fala ta'taduha, itulah yang disebut sebagai hukum had. Hukum had yang disebut sebagai hukum hudud tu. Tak. Hudud tu maknanya apa? Had. Sebab apa disebut sebagai had? Sebab dia ada dalilnya. Tak. Contoh, termasuk hukum had, hukum hudud adalah as-sariqah, iaitu mencuri. Allah sebut dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, hendaklah kamu memotong tangannya. Itu hukum had. Hukumnya adalah potong tangan. Maka itu adalah hukum had, hukum hudud yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita melampaui daripada tu. Jangan pergi bunuh dia pula. Mencuri tak boleh jatuh bunuh. Sebab tak ada dalil pun yang menyatakan untuk bunuh. Kecuali merompak bunuh. Itu lain. Kalau dia mencuri, hukum had ke atasnya adalah dipotong tangannya. Cuma ulama dia bahas takat mana nak potong tu. Sebab dalam Quran sebut, laki mencuri, perempuan mencuri, hendaklah potong tangan. Secara umum, maka didatangkan hadis untuk mentafsil. Tafsil ni maknanya apa? Untuk memperincikan lagi Quran itu. Hadnya takat mana? Maka mengikut kepada pandangan-pandangan para ulama yang mengatakan had kepada potong tangan itu adalah seperti mengikut anggota wudu, iaitulah bermula daripada pergelangan tangan bagi curi kali pertama, curi lagi kali kedua sampai takat lengan. Tak. Kemudian curi pula kali yang ketiga, pergelangan tangan kiri. Curi lagi kali keempat sampai takat lengan yang inilah belah kiri. Tak. Kemudian dia curi lagi kali yang berapa? 1, 2, 3, 4. Curi lagi kali kelima. Tak. Maka ada qiyas, iaitu hendaklah dipotong pergelangan kaki kanannya. Tak. Itu bukan qiyas, itu ijma'. Curi lagi, potong takat paha dia. Curi lagi, kan? Potong di sebelah kiri pula, pergelangan kaki kiri. Curi lagi sampai takat paha kaki kiri. Dah habis, tak ada apa dah. Curi lagi, maka dia kena takzir. Tak, itu. Dia tak sampai pada tahap bunuh sebab tak ada ayat dalil pun yang mengatakan untuk bunuh bagi orang yang mencuri. Jadi kita tak boleh lebih daripada tu. Itu maksudnya. Tak, itu satu. Yang kedua, zina. Dalam surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki yang berzina, hendaklah disebat antara keduanya, salah seorang daripada keduanya dengan 100 kali sebat. Tak. Maka yang dikatakan had, hudud tu maknanya 100, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Batas dia 100 tu. Kurang zalim, lebih zalim. Hak dia takat 100. Pasal apa ni geram sangat zina, bantai pergi sampai 500. Tak boleh. Sebab apa? Ayat dah ada, dalil dah ada.
memanglah cerita geram tu geram lah. Tapi zina hak jenis lagu mana yang kena sebat tu, barulah dibahaskan oleh ulama tentang zina hak mana yang kena sebat tu. Kan? Maka terbahagi pada dua, iaitulah apa? Penzina muhsan dengan ghairu muhsan. Muhsan ni maknanya penzina yang dah kahwin. Ghairu muhsan, penzina yang belum kahwin. Berbeza hukum dia. Sama mencuri tadi. Kalau mencuri, potong tangan. Merompak lain. Merompak lain pula. Kalau merompak, dia tak sama dengan mencuri. Tak. Kalau mencuri ni, kita tidur, bangkit-bangkit pagi, sedap-sedap tengok kereta dah tak ada. Kereta lebu. Itu makna mencuri. Kalau merompak, kita tak tidur, kita sedap, ada orang masuk rumah. Letak kat dekat leher kita ni pisau, mana kunci kereta, bagi. Itu merompak. Tak, dengan ancaman bunuh. Itu merompak. Jadi kalau merompak ni dia tak sama dengan hukum mencuri. Kalau merompak, silang potongan dia. Pergelangan tangan kanan, pergelangan kaki kiri dipotong serentak bagi kali pertama merompak. Begitulah seterusnya. Tak, itu dia beza pula macam zina tadi juga. Yang mana kena sebat tu penzina yang belum kahwin, ghairu muhsan. Kalau penzina yang dah kahwin, rejam. Dalam Quran tak ada, tapi ada hadis Nabi. Tak. Tapi ada satu orang tua pergi mengaku dekat Nabi yang dia berzina. Nabi suruh balik. Dia mai lagi, mengaku lagi. Nabi suruh balik. Kali ketiga mari, Nabi suruh balik. Kali keempat, Nabi. Tak, macam mana Nabi buat? Nabi kumpul ranting. Ranting-ranting kecil. Nabi kumpul, jadilah 100 batang ranting tu. Kemudian Nabi sebat dengan satu kali sebat. Tak, maka terlepaslah yang 100 tu. Itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu panjang cerita dia. Sama juga dengan sebat jenis lagu mana kena tarik lagu tu juga, macam mana yang kita tengok dalam video sampai pecah apa semua tu kan. Tarik lagu tu ke, ataupun ada cara lagu mana, rotan nak pakai macam mana pula. Pelaksanaan tu nak buat secara bertutup ke ataupun terbuka ke, itu semua bahas oleh ulama. Dan benda-benda semua itu ada hadnya, tak boleh lebih daripada tu. Tak. Sama juga dengan peminum arak. Peminum arak ada hukum dia ada. Apa hukum hadnya? Ada, iaitu sebat 80 kali. Mana dia dalil Ustaz? Dalam Quran tak ada? Ya. Dalam hadis? Ya, tak ada. Betul siapa yang suruh sebat 40 kali? Betul siapa yang suruh sebat 40 kali tu? Tak, zaman Sayyidina Omar. Sayyidina Omar yang menetapkan perkara tersebut. Dia kira qaulus sahabah. Qaulus sahabah dalam bab fiqh diambil sebagai hukum. Nah, walaupun tak ada dalam Quran, walaupun tak ada dalam hadis, tetapi dibuat oleh sahabat, maka disebut sebagai qaulus sahabah, boleh kita laksanakan. Nah, itu dalam bab-bab hukum lah. Nah, makna setiap perkara itu ada had-hadnya, dan janganlah kita melebihi daripada itu ataupun kurang daripada itu. Itulah yang dimaksudkan melalui hadis yang ke-30. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang seterusnya pada kuliah kita yang akan datang. Jadi kita berhenti kat sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.